Okey tuan-puan, kita pergi ke slide yang seterusnya. Iaitu slide pengenalan dan penjagaan total station. Total station adalah alat yang digunakan dalam kerja penentu kedudukan. Iaitu kerja-kerja bagaimana untuk mengambil ukur butiran, mengambil butiran di atas muka bumi dan kemudiannya akan dipindahkan ke dalam komputer. Okey. Total station ni mempunyai perisian secara inbound. Maksudnya ianya mempunyai built-in software, built-in program seperti missing line measurement, REM, pelbagai lagi program-program yang ada dalam total station ini. Total station ini juga mempunyai keupayaan untuk memberi ketepatan yang tinggi sehingga satu saat bagi ukuran pugak dan mendata. Okey tuan-puan, kita lihat pada slide yang keempat. Total station ini boleh melakukan proses upload dan juga download. Upload ialah proses daripada PC kita memuat naik kepada total station. Manakala download pula ialah daripada total station kepada PC kita. Upload ni bertujuan contohnya jika kita ada kerja-kerja seperti setting out piling point ke, setting out jalan ke, setting out jambatan ke. So untuk upload ni kebiasaannya file yang digunakan ialah file format CSV ataupun file Excel. Ianya diupload siap-siap ke dalam alat supaya apabila di site nanti ianya akan memudahkan kita pengukur untuk membuat proses setting out tersebut. Download pula ialah daripada alat kepada PC. Contoh kerja download seperti apabila kita dekat site kita telah mengambil ukur butiran atau kita mengambil ukur S-build sesuatu bangunan atau mungkin piling point yang telah ditanam tadi untuk membuat semakan dengan design adakah ianya dalam toleran atau keluar daripada toleran. So ianya total station ini mampu untuk merekod data dan boleh download kepada PC. Itulah proses download. Seperti yang telah diterangkan slide sebelum ini, ianya juga ada mempunyai perisian di dalam EDM atau total station. Ia juga mempunyai paparan digital dan ianya mempunyai bearing dan sudut dan juga boleh mencerap jarak. Jika disebutkan dengan theodolite pada suatu ketika dulu, theodolite vernier, ianya tidak boleh membaca jarak secara elektronik. Ia memerlukan ukuran rantai. Okey tuan-puan, jika dilihat di slide yang kelima ini, komponen total station, tuan-puan lihat ianya ada di gambar sebelah kiri, dia ada pemegang, carrying handle. Ini contoh alat Nikon lah. Okey, kita ada pelbagai alat di pasaran. Kita ada teleskop eyepiece. Okey, tuan-puan lihat ini antara komponen-komponen utama dia lah. Teleskop ni lah antara komponen utama dan ini antara komponen yang termahal dalam alat total station ini. Okey, dia ada plate level, okey, ada display, digital display, dia ada upper plate tangent screw, dia ada upper plate clamp, vertical tangent screw, vertical clamp. Vertical clamp ni untuk digunakan untuk cerapan sudut pugak, manakala untuk upper plate clamp digunakan untuk kunci alat ini daripada bergerak ke kiri atau ke kanan untuk horizontal. Okey, dia ada dekat bawah leveling base clamp knob. Ini untuk keselamatan alat ini. Jika di bawah ini dia dipanggil tri-brake. Okay. Dan paling penting tuan-puan juga ianya mempunyai bateri iaitu battery mounting button. Okey. Gambar di sebelah kanan pula tuan-puan melihatkan dia punya vertical angle dan juga horizontal angle. Jika tuan-puan dapat bayangkan, sekiranya kita berdiri dan bila kita pusingkan badan kita, itulah horizontal. Bila kita mendongak ke atas ataupun ke bawah, ianya dikaitkan dengan vertical angle. Untuk slide yang ke-6 tuan-puan dapat lihat contoh alat yang berbeza.
Namun fungsi-fungsi ataupun komponen-komponen utama adalah lebih kurang sama. Ia ada sighting collimator, ia ada instrument center mark, ia ada explanatory label, ada display unit, objective lens, laser pointer, laser aperture, hand grip. Untuk next slide, ia ada tangent screw, horizontal motion clamp ni untuk slow motion dia. Bila kita dah lock screw tangent, horizontal tangent screw tadi untuk pandangan kiri dan kanan, kita boleh menggunakan horizontal motion clamp. Okey, ini ada juga untuk alat Topcon ini, ia ada power supply connector, ada serial signal connector. Okey, dan seperti yang telah diterangkan sebelum ini tuan-puan, ianya ada vertical tangent screw. Apabila kita lockkan vertical tangent screw, kita akan boleh guna vertical motion clamp. Okey, next slide. Ini contoh alat juga, nomenclature dia lah tuan-puan ya. Tuan-puan dapat lihatlah daripada pemegang dia sampailah kepada dia punya teleskop dia, ada display unit dia, instrument center mark dia, ada bateri. Okey, alat ini untuk makluman tuan-puan, ianya menggunakan optical plummet teleskop. Okey, maksudnya yang kita telah sebutkan dalam siri sebelum ini, cara diri siap alat ada 3 cara, iaitu cara pelambab, cara optical plummet atau optical plumbing, dan juga cara menggunakan laser yang dikeluarkan daripada alat. Okey, untuk alat ini ia menggunakan kaedah optical plummet tuan-puan ya. Ini juga pandangan daripada sudut depan dia. Okey, jika tuan-puan dapat lihat, ia ada sighting collimator. Okey, ia ada battery locking lever dan sehinggalah kepada serial signal connector. Okey tuan-puan, ini antara jenama total station yang ada di pasaran. Untuk makluman tuan-puan semualah, ada pelbagai jenama, ada jenama Leica, Topcon, Nikon, Pentax, Trimble, South, Sending, Horizon, Geomax. Okey tuan-puan, ada pelbagai pilihan dengan harga-harga yang berbeza bergantung kepada pengeluar. Ini juga antara jenama-jenama total station yang ada di pasaran ya tuan-tuan. Kita pergi kepada prisma. Apa itu prisma? Apa kaitan prisma dengan total station tuan-tuan? Prisma ini digunakan untuk memantulkan syarat yang dipancarkan daripada total station. Maknanya tanpa prisma, pengukuran total station menjadi tidak bermakna kerana ianya mesti disokong dengan prisma. Prisma juga menjadi penentu bagi jarak yang diukur. Dan prisma ini mempunyai nilai konstan bergantung kepada pengeluar. Jika tuan-puan lihat prisma dalam slide ini, dalam slide ke-12 ini tuan-puan, kosong dia berada pada plate yang hitam putih ini tuan-puan. Okey. Ataupun apabila kita membeli sesuatu peralatan ini, kita perlulah tanya kepada pembekal berkenaan tentang konstan ini. Kerana apabila konstan ini tidak berada pada yang sepatutnya, ianya akan menyebabkan pengukuran jarak menjadi tidak tepat. Okey tuan-puan. Ini pula ialah tri-brake. Tri-brake ini digunakan untuk menyokong prisma yang diletakkan di atas tripod. Ianya mempunyai 3 skru tuan-puan, iaitu 3 skru untuk gerak perlahan untuk memasukkan gelembung bulat dan panjang. Gelembung bulat seperti yang ada kat sini, gelembung panjang biasanya yang kita panggil plate level ataupun yang ada pada total station tuan-puan. Prism pole juga merupakan aksesori terpenting dalam kerja-kerja pengukuran total station tuan-puan ya. Kebiasaannya prism pole ini digunakan untuk kerja-kerja topografi, kerja-kerja mengambil ukur butiran dan ketinggian. Okey, kalau di pasaran ada pelbagai jenis prism pole ya tuan-puan. Pelbagai jenama bergantung kepada kita punya bajet. Ini pula ialah tripod ya tuan-puan. Tripod inilah yang menggunakan untuk meletakkan prism tadi dengan alat total station. Tanpa tripod, maka susahlah untuk nak membuat kerja menggunakan total station. Jadi tripod memainkan peranan yang sangat penting ya tuan-puan. Tripod ini digunakan bagi menampung kedudukan alat total station, menjamin maksudnya supaya kedudukan alat total station tadi seimbang. Tripod
Ada yang diperbuat daripada aluminium dan ada yang diperbuat daripada kayu. Okey, tripod aluminium biasanya lebih ringan tuan-puan, dan tripod kayu lebih berat dan ianya tahan panas serta boleh menyerap hentakan dengan lebih baik. Kebiasaannya tripod aluminium lebih murah berbanding dengan tripod kayu kerana struktur kayu yang agak mahal.